Okey, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan Datuk Seri dengan Prof. Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan bersama saya Muhammad Aziz Nazar bin Zakaria, moderator anda pada hari ini secara langsung di studio Institut Pembangunan Kecemerlangan Kepimpinan AILID Putrajaya, berlangsung dalam sesi kali ini dalam dialog kepimpinan. Dengan hari ini tajuk kita adalah memimpin dengan ilmu. Bagi pihak penganjur iaitu kluster kepimpinan AILID mengucapkan selamat datang kepada penonton-penonton yang akan bersama dengan kita bagi membicarakan tajuk kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan bersiaran selama 1 jam setengah dalam membahas, mengupas serta menerobos ilmu berkaitan dengan kepimpinan itu sendiri dan bagaimana penerapan ilmu itu dalam membentuk jiwa seorang pemimpin pada hari ini. Ilmu adalah pembeza antara yang tinggi dan yang rendah, antara yang celik dan yang buta, antara yang mulia dan hina, dan antara yang kaya dan yang papa. Tanda orang berilmu adalah pada watak dan pada adabnya, bukan pada sijil dan kerenahannya. Sikap orang berilmu tersingkap pada kematangan mindanya, bukan kepetahan pada bibirnya. Teladan orang berilmu pada taatnya, bukan pada kilauan zahirnya. Jangan lupa petunjuk pepatah Melayu bahawa resam orang berilmu adalah semakin tunduk, tandanya semakin berisi. Semakin berilmu tinggi amalnya tetapi rendah lagaknya. Saya rasa inilah kosakata yang saya ingin kongsikan dan berbalik kepada kosakata tersebut sebenarnya berkait dengan ahli panel yang saya jemput pada hari ini. Dua ahli panel yang saya rasakan pemikir intelek yang mungkin saya rasa inilah peluang terbaik untuk saya untuk berkomunikasi dengan dua orang ahli panel yang berada di hadapan saya yang bersama-sama dengan saya untuk berkongsi berkaitan dengan apa itu memimpin dengan ilmu. Pertama sekali, saya perkenalkan panel pertama saya, tak lain tak bukan, mungkin ada sebahagian penonton yang sudah kenal, mungkin ada yang belum kenal, Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini bin Ujang, Ketua Siusaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Selamat datang Datuk Seri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang kedua, saya kenalkan juga seorang tokoh akademik yang mana saya rasakan sebahagian ahli akademik tahu, kan, iaitu Profesor Dr. Muhammad Zaini bin Uthman. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri dan Prof, terima kasih. Saya rasa inilah satu peluang yang terbaik untuk saya dan saya rasa bukan senang untuk saya mengumpulkan dua orang tokoh akademik yang pada pandangan saya hari ini bila bercakap soal ilmu merupakan antara kepakaran kedua-dua panel. So Datuk Seri Prof, orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi eloklah kalau kita perkenalkan sedikit latar belakang ahli panel kita pada hari ini. Kita mulakan dengan yang pertama, Datuk Seri IR Dr. Zaini Ujang, merupakan Ketua Siusaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Dilahirkan, dia mendapat ijazah sarjana muda kejuruteraan kimia Universiti Teknologi UTM Johor dan seterusnya sarjana muda, sarjana sains kejuruteraan alam sekitar Universiti Newcastle England, United Kingdom dan seterusnya. Meneruskan Doktor Falsafah kejuruteraan alam semula jadi Universiti Newcastle England UK. Bermula sebagai pengarah Institut Alam Sekitar dan Pengurusan Sumber Air Universiti Teknologi Malaysia. Seterusnya menjawat 2008 menjawat Naib Chancellor Universiti Teknologi Malaysia, dan saya rasa kalau saya baca Datuk Seri punya latar belakang ni merupakan antara Naib Chancellor termuda ketika waktu itu. Dan seterusnya 2004 pengerusi kumpulan pakar bagi negara-negara membangun IWA. 2009 hingga 2011 Timbalan Presiden Persatuan Air Malaysia. 2015 Ketua Siusaha Kementerian Pendidikan Tinggi. 2016 Ketua Siusaha Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air, dan seterusnya hari ini merupakan Ketua Siusaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Dan banyak juga pencapaian yang telah dilalui dan dimiliki oleh Datuk Seri Dr. Zaini Ujang pada hari ini. Dan antara yang paling baru adalah saya rasa pada tahun 2019, Tokoh Ma'al Hijrah. Itu kalau kita nak bercerita soal pribadi ahli panel saya yang pertama. Ahli panel saya yang kedua pula merupakan Profesor Dr. Muhammad Zaini Uthman, mendapat ijazah daripada University of Wisconsin, Madison, Amerika Syarikat. Wisconsin, maafkan saya. Wisconsin, Madison pada selepas menyelesaikan program MA di University of Chicago. Beliau menjadi Aztec pada tahun 1991 sebagai Junior Research Fellow atas jemputan Profesor Syed Muhammad Naqib Alatas. Seterusnya menyelesaikan pengajian PhD dan bertugas sebagai Research Fellow dan kemudiannya Senior Research Fellow di tempat yang sama. Dan kini Prof merupakan seorang pensyarah di
pensyarah di Pusat Pengajian Tinggi Sains dan Peradaban Raja Zahid Sofiah, Universiti Teknologi Malaysia. Macam saya perkatakan tadi, hari ini kita bersama dengan dua orang tokoh akademik ataupun pemikir intelek. Jadi mungkin sebagai mukadimahnya Datuk Seri, mungkin kita boleh mulakan, dan Prof, saya boleh mulakan untuk persoalan pertama. Saya ajukan dulu kepada Datuk Seri sebagai mukadimah. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah pernah bersabda, ketahuilah bahawa setiap kamu adalah memimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan atas kepimpinannya. Hadis muttafaq alaih. Hari ini bila kita bercerita soal kepimpinan ilmu, dan ilmu itu sendiri kan dalam satu kosakata yang cukup meluas. Jadi boleh tak saya nak minta pada pandangan Datuk Seri, apa sebenarnya yang diperkatakan berkaitan dengan memimpin dengan ilmu dalam konteks pemimpin pada hari ini? Silakan Datuk Seri. Terima kasih Hazid dan terima kasih penonton dan rakan saya Profesor Muhammad Zaini Osman. Petang ni kita bicara tentang kepimpinan berilmu. Saya tidak ingin memperluaskan skop perbincangan kita kepada kepimpinan secara yang lebih menyeluruh sebab saya fikir saya bukan orangnya dan saya tidak ada pengalaman untuk berbicara hal-hal yang luar daripada batasan pengalaman dan pengetahuan saya. Jadi saya fokuskan kepimpinan yang nak saya bicarakan hari ini dalam konteks sesebuah organisasi, sesebuah keluarga, sesebuah masyarakat dalam yang mungkin kalau nak dipersoalkan ataupun nak dibicarakan berkaitan dengan apa yang pernah saya pimpin. Saya berpendapat bahawa kepimpinan berilmu itu merujuk kepada persiapan seseorang pemimpin untuk membawa sesebuah organisasi, keluarga kepada sesebuah objektif, kepada sesebuah matlamat yang kita sepakati. Dan saya alhamdulillah sedikit pengalaman kepimpinan yang berilmu, yang dalam konteks saya mestilah berilmu dalam konteks menerajui entiti organisasi yang berkaitan. Kalau kita memimpin sebuah universiti, kita mesti bukan saja tahu tentang perkembangan ilmu, bagaimana nak memimpin masyarakat ilmu, tetapi juga kita mengetahui apakah kaedah terbaik untuk kita membuat lonjakan-lonjakan yang besar mengarah kepada sesuatu matlamat. Dan bagi saya, yang juga penting ialah kita mengetahui ke mana dan bagaimana untuk kita membawa keluarga kita, masyarakat kita ataupun organisasi kita kepada sesuatu target yang ditetapkan dalam konteks organisasi. Jadi keilmuan itu lebih kepada mengetahui kaedah untuk kita mencapai matlamat tersebut, dan kita mestilah sekurang-kurangnya mengetahui perkara penting dan fundamental untuk menjadi seorang pemimpin. Kalaulah pemimpin itu perlu adakan komitmen yang tinggi ataupun mestilah sanggup untuk berkorban. Pemimpin mestilah sanggup untuk meletakkan nilai-nilai amanah, tanggungjawab yang tinggi, dipercayai dan seumpamanya. Itu merupakan ingredients kepada kepimpinan berilmu yang kita akan bicarakan petang ini. Terima kasih. Okay, terima kasih Datuk Seri atas pandangan. Prof, Yes, berbalik kepada cerita kita berkaitan dengan kepimpinan ilmu pada hari ini. Prof, jika kita melihat kepada Syed Naqi Al-Attas sendiri pada tahun 2007, bukunya bertajuk Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam, menyatakan bahawa ilmu itu adalah satu gerak daya memperoleh pengetahuan dan merujuk kepada satu sifat yang berada pada sesuatu insan yang hidup. Dan apa yang saya boleh faham di sini, maknanya sesuatu pengetahuan itu diperoleh atau dimiliki oleh manusia boleh kita anggap sebagai ilmu. Jadi pada pandangan Prof sendiri, bila diperkatakan soal ilmu ini, jadi ilmu yang bagaimanakah seseorang pemimpin itu harus memiliki, dan bagaimanakah pemimpin yang diperkatakan pemimpin itu pemimpin yang berilmu? Silakan Prof. Terima kasih Aziz. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada pengarah kluster kepimpinan Dr. Hanafi yang menjemput saya, dan pada Dr. Sri Zaini Ujang. Selalu saya kata kalau dua Zaini bertembung ni bahaya. Dalam fizik ada Z particle, the particle Z. Itu subatomic particle, bahaya ni. Berbalik pada apa yang kita nak bincangkan,
Terima kasih Saudara Aziz kerana membawa ungkapan daripada proses Ya. atas. Dan saya juga ingin membawa satu pandangan yang lebih berbentuk pengalaman kita daripada sejarah tamadun manusia. Disebutkan oleh Profesor Altas tadi, dan itu merujuk kepada bahawa ilmu adalah sifat yang melengkapkan seseorang insan. Dan kalau kita lihat dalam ruang lingkup hidup manusia ni ada dua, bergantung kepada pandangan hidup mana yang kita pegang. Kalau pandangan hidup kita hanya setakat di dunia ini, hidup di dunia ini saja, masa kita panggil falsafah hidup. Tapi kalau kita ada pandangan yang melangkaui lepas batasan hidup di dunia ini, maka dia menjangkaui alam yang dikatakan alam hidup selepas mati. Kalau orang Islam dipanggil alam akhirat, maka itu pandangan alam yang lebih luas. Itu yang dikatakan menurut pandangan ahli fikir Islam, dikatakan ru'yatul Islam lil wujud. Apa pandangan kita tentang kewujudan kita. Jadi kalau ahli falsafah yang berbentuk bukan agama, mereka menekankan apa yang dikatakan falsafah hidup. Maka ilmu yang ditekankan hanyalah ilmu untuk hidup. Jadi ilmu yang dikatakan untuk hidup, kalau dikaitkan dengan siasah politik kepimpinan sekarang ini, lebih ditekankan kepada politik. Betul tak? Tapi kalau kita lihat dalam sejarah manusia yang sejarah berkaitan dengan satu golongan manusia yang istimewa yang dikatakan para anbiya, nabi-nabi, ya, mereka membawa ilmu yang berbentuk lain. Ya, mereka tidak datang untuk membuat benda-benda yang biasa digunakan oleh manusia biasa, walaupun masing-masing mempunyai kepakaran masing-masing. Seperti kita diberitahu tentang Nabi Daud, kebolehannya dengan besi, dan macam-macam lagi. Nabi Yusuf pandai accounting dan sebagainya. Ada kelebihan masing-masing, tetapi yang lebih utama adalah ilmu itu sebenarnya pelengkap pada diri insan. Jadi kalau kita manusia, kita ada berbagai aspek kita. Kita ada boleh menjadi seorang yang pakar dalam menggunakan tangan kita, ada yang pakar menggunakan atau berkebolehan dengan suaranya, ada berkebolehan dengan mindanya, sama ada dalam bentuk benda-benda yang theoretical, sama ada dalam bidang fiziknya, dalam bidang matematiknya, dalam bidang tulisan yang berbentuk fiction, ya, sama ada sci-fi, sama ada novel seram dan sebagainya. Ada juga yang pandai bercucuk tanam yang dikatakan green thumb, ya, green thumb. Ada orang yang pandai memasak. Jadi ilmu ni banyak, tetapi ilmu untuk memimpin. Kita harus sedar dalam sejarah manusia yang diberi tanggungjawab yang besar untuk memimpin manusia adalah diberi ilmu tentang wahyu. Dan inilah ilmu yang dikatakan melengkap manusia. Bagi mereka yang tidak mendapat wahyu, golongan yang tidak mendapat wahyu, yang paling rapat dengan mereka, apa yang ditekankan adalah falsafah hidup. Itu yang berlaku dalam masyarakat di antara dua nabi, iaitu Nabi Musa dengan Nabi Isa, masyarakat yang dikenali sebagai kerajaan Rom, ya, ahli fikir Greek yang hidup di zaman Rom. Mereka terkenal dengan pandangan hidup yang digembar-gemburkan ataupun yang dipelopori ahli fikir dan ahli falsafah mereka. Jadi dikatakan oleh Aristotle contohnya, thinking is the perfection of the human soul. Thinking. Sebab itu yang ditekankan adalah berfikir secara rasional, logical dan sebagainya. Yang menyebabkan aktiviti-aktiviti insani lain dianggap lebih kurang nilai peradabannya, walaupun penting, seperti dalam bidang sastra, dalam bidang kebudayaan dan sebagainya. Walaupun kalau dalam kita lihat skema apa yang dikatakan roh manusia ataupun diri manusia itu ada yang menyebabkan sifat-sifat yang lebih memerlukan kita pada yang dikatakan dalam pengkelasan, kalau mengikut dalam bahasa Arab, nafsu nabatiyah, iaitu vegetative soul dalam bahasa Inggeris, yang menekankan kepada tumbesaran, ya, dan juga pembiakan. Jadi dalam masa itu, pada itu diri kita memerlukan sedikit ilmu untuk menjaga diri, memberi makanan yang terbaik. Tapi kita ada juga aspek yang dikatakan nafsul haiwaniyah, sifat-sifat yang lebih mirip kepada binatang yang memerlukan perfectionnya juga, iaitu kita perlu bergerak, ya, kita perlu mencari makanan kita menggunakan, dan itu tahap yang lebih tinggi, menggunakan akal. Itulah akal yang dikatakan akal berbentuk rasional. Tetapi dalam skema
apa yang dibawa oleh ilmu para anbiya iaitu wahyu, dia membawa kepada makrifat, hidayah dan sebagainya. Jadi kita kena lihat dalam suasana memimpin sekarang ini, kita mesti ada semua aspek-aspek yang penting untuk manusia ini digarap sedemikian rupa supaya kecemerlangannya berlaku. Kalau tidak akan berlaku ketumpangan atau ketempangan. Kita akan tempang. Cuba lihat kalau keadaan kita sekarang, kita sebenarnya masyarakat pengguna. Kita pengguna teknologi kerana kita tidak membangunkan teknologi kita yang sesuai dengan masyarakat kita. Dan Datuk Seri sebagai orang yang pernah berkecimpung di universiti, faham benar tentang aspek penyelidikan dan sebagainya. Pada masa yang sama juga akhir-akhir ini kita disibukkan ataupun diperingatkan dengan food security. Apakah negara kita selamat dengan makanan, dan yang terakhir sekali yang paling hampir dengan pengalaman kita, air, Datuk Seri, ya. Water security. Masyarakat tidak dilengkapkan dengan ilmu memelihara air. Satu kehidupan yang amat penting di mana kita tidak boleh memimpin, ya, kita tidak boleh memimpin dalam bab ini. Terima kasih Aziz buat pembuka cara lah. Terima kasih Prof. Yang saya jangkakan satu perkongsian yang cukup menarik. Kita kembali semula kepada Datuk Seri. Datuk Seri, tadi Datuk Seri bercerita soal kepimpinan berilmu. Jadi maknanya nak menjadi seorang pemimpin ni yang paling penting adalah ilmu. Berkait semula dengan ilmu ni, saya teringat bila dikatakan berkata saja dengan ilmu, maknanya diperkatakan dengan budaya, kita nak budaya membaca. Datuk Seri sering menekankan, jika saya tengok temu bual Datuk Seri sering menekankan bahawa kita tidak boleh melihat budaya membaca ini sebagai hobi. Tetapi budaya membaca ini merupakan satu kemestian, satu keperluan, terutama dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini. Dan bila dikatakan sahaja budaya membaca, budaya ilmu, maknanya seseorang itu perlulah melihat kepada ilmu apa yang perlu diketahui, ilmu apa yang perlu belajar. Jadi pada pandangan Datuk Seri sendiri, kan, adakah pengkhususan sesuatu ilmu itu membentuk diri seorang pemimpin, ataupun kita perlu mempelajari semua ilmu agar menjadi seorang pemimpin yang baik? Silakan Datuk Seri. Terima kasih. Ini soalan yang susah dijawab ni. Saya rasa ilmu dalam konteks menjadi seorang pemimpin itu adalah ilmu yang fundamental yang disebutkan oleh Profesor Zaini tadi. Ya, jadi kita perlu ada beberapa ciri yang membolehkan kita menjadi seorang pemimpin. Contohnya, kita perlu ada ilmu sekurang-kurangnya untuk menjadi yang membolehkan kita memimpin. Contoh, kalaulah kita berada di sebuah universiti, kita mestilah sekurang-kurangnya menjadi tokoh dalam bidang ilmu yang kita terokai. Barulah kita boleh mengajak masyarakat yang lain termasuk pelajar supaya menjadi seorang pencinta ilmu yang lebih akrab. Kalaulah kita memimpin sebuah organisasi yang besar seperti kementerian ataupun sebuah badan korporat, kita mestilah mempunyai ilmu untuk menerajui badan korporat tersebut. Ilmu ini bukan hanya dari segi pencaraan, bukan hanya dari segi bagaimana kita nak pastikan supaya organisasi kita memenuhi beberapa kriteria, contohnya bagaimana kriteria untuk pelaksanaan projek-projek pembangunan, contohnya bagaimana nak mendapatkan sumber keuangan, bagaimana nak melaksanakan projek, bagaimana nak pastikan supaya masyarakat ataupun ahli organisasi kita memenuhi beberapa kriteria yang berkaitan dengan sifat-sifat amanah, sifat-sifat kejujuran, sifat-sifat bertanggungjawab, sifat-sifat yang sangat proaktif. Dan itu memerlukan ilmu yang saya fikir sangat khusus, dan tidak semua pemimpin di semua peringkat mengetahui kesemua ilmu tersebut. Dan biasanya ilmu tersebut kita perolehi secara tidak langsung menerusi pembacaan kita, menerusi kursus yang kita adakan, webinar sebagai contoh ini. Kurang-kurangnya memberikan kita satu dimensi baru apakah yang perlu kita ketahui. Tapi kalau nak disebutkan apakah ilmu yang perlu, saya fikir banyak buku yang menceritakan keperluan untuk menjadi pemimpin. Contohnya untuk menjadi pemimpin di peringkat negara, ada ilmu-ilmu tertentu. Ada buku yang menyebutkan
seorang pemimpin mestilah sekurang-kurangnya boleh menjadi imam, contohnya. Ya, sekurang-kurangnya mereka ni boleh mengimamkan solat jemaah. Itu ilmu yang sangat fundamental. Sekurang-kurangnya kita menguasai pembacaan Al-Quran, baca Fatihah dengan betul, dan dihormati untuk dijadikan sebagai imam. Jadi bagi saya sebagai seorang Islam, contohnya menjadi imam itu satu perkara yang sangat penting. Sekurang-kurangnya kita menjadi imam dalam masyarakat kita, dalam keluarga kita. Ya, dan kita tahu bahawa selain daripada kita mempunyai kelayakan dari segi kerapatan dan akraban Al-Quran, kita juga perlu ada ilmu yang berkaitan dengan membolehkan kita diyakini, dihormati oleh mereka yang dipimpin. Ya, kadang-kadang ada kalanya kita memerlukan beberapa kaedah supaya kata-kata kita mudah dipercayai. Sekarang ini kebolehpercayaan kepada pemimpin itu sangat kecil. Kalau orang bertanya mana yang lebih dipercayai, seorang tukang gunting, barber ataupun seorang ahli politik. Kalaulah di Amerika Syarikat, orang lebih percaya tukang gunting. Sebab kalaulah kita berjanji dengan tukang gunting untuk gunting style tertentu, dengan waktu tertentu, dengan biaya tertentu, lebih dipercayai. Itu sekurang-kurangnya kajian-kajian yang saya baca. Jadi kebolehpercayaan itu perlu ditingkatkan, dan ini memerlukan bukan saja ilmu tetapi juga tingkah laku, ya, perbuatan, jati diri, dan ya, itu juga memerlukan ilmu yang tinggi. Ya. Terima kasih Datuk Sri. Kepercayaan, jati diri yang mana kita akan rungkaikan sebentar lagi. Kita beralih semula pada Prof. Prof, tadi Prof bercerita soal thinking, soal pemikiran yang rasional, soal pemikiran yang perlu ada dalam diri seorang pemimpin. Jadi dalam suasana limpahan maklumat dan big data yang pada hari ini, bagaimana kita ni nak mengenali suatu ilmu itu, sama ada ilmu itu adalah yang benar ataupun ilmu itu ataupun palsu, atau dalam arti kata lain kita mengambil sebagai maklumat. Saya ambil contoh Prof. Kita ambil contoh macam di dalam komputer. Dalam komputer tu kita ada pelbagai maklumat. Adakah pelbagai maklumat itu juga boleh dianggap sebagai ilmu ataupun sekadar informasi? Jadi silakan Prof. Terima kasih. Nah, ledakan maklumat, dan ini saya masih ingat masa saya mula-mula kenal Datuk Sri Zaini Ujang. Beliau berkenal dengan Alvin Toffler. Ya, Datuk Sri. Ya. Kita tahu bila tu. Sekarang ini kita di dalam zaman itu, di mana ledakan maklumat ini membanjiri sehingga ada yang karam sebenarnya dengan maklumat ni, yang menyebabkan hilang pertimbangan akal yang dikatakan akal rasional. Untuk kita mengharungi ataupun berkayuh dengan lebih baik, kita kena ada pendayung yang kuat yang digunakan sebagai kemudi. Jadi untuk dalam suasana yang kita harungi sekarang ini, tidak kita mesti bergantung kepada apa yang dikatakan pakar ataupun wibawa, authority dalam bidang-bidang tertentu. Jangan kita jadikan sumber yang tidak ada pengenalan dirinya sebagai sumber yang kita berpegang. Dalam tradisi Islam dan juga dalam tradisi pemikiran Barat sekarang ini pun, kalau kita tengok mereka menekankan peer review journal, bermakna apa yang kita tulis mesti ditimbang tara oleh pakar-pakar dalam bidangnya. Betul tak? Dalam Islam kita ada apa yang dikatakan khabar sadiq, ya, berita benar yang harus disaring oleh apa yang dikatakan mutawatir, berita yang berurutan dan dipanjangkan oleh mereka yang ahli dalam bidangnya, dan kita tahu mereka ini tidak akan menipu. Jadi dengan itu wajar pemimpin-pemimpin kita mempunyai satu kumpulan yang menasihati mereka yang mempunyai ilmu, kepakaran, yang tidak akan menggunakan kedudukan itu untuk kepentingan peribadi. Ini penting. Dalam Islam, epistemologi ataupun sumber-sumber ilmu ada 3. Yang pertama, panca indera. Panca indera ni kita tak boleh nafikan. Kalau kita rasa air itu panas, memang panas. Takkan kata bila minum kopi panas, saya rasa tak panas. Dan khabar sadiq, orang-orang pakar dan terlatih dalam bidangnya. Dan akhir sekali yang paling tinggi adalah sumber akal. Bermakna dalam kita menerima maklumat, kita harus juga menggunakan akal kita yang sihat untuk membuat pertimbangan. Nah, di sinilah kalau orang kata dalam bahasa Inggeris, finally the buck stops here. Di situ bermakna
orang yang bertanggungjawab untuk membuat keputusan harus mempunyai maklumat yang sebaiknya untuk membuat keputusan. Sebagai contoh, ini daripada tradisi Greek Romawi. Kita kenal nama yang terkenal Alexander the Great. Dikatakan dalam setiap peperangan beliau membawa satu buku yang dibaca sebagai panduan hidup beliau, iaitu buku yang bertajuk Iliad, ditulis oleh karyawan besar Yunani bernama Homer. Tetapi buku itu ada footnote oleh Aristotle yang merupakan guru beliau. Ahli pakar falsafah terkenal sampai sekarang, Aristotle. Dan Alexander the Great menggunakan buku itu dalam setiap masa peperangan sebagai rujukan dia untuk mengembalikan dia kepada the same level of thinking. Jadi kita di sinilah peri pentingnya kita, dan kita lihat Rasulullah SAW beliau dikelilingi oleh para sahabat beliau dalam apa-apa jua keputusan yang beliau ingin buat, beliau membuat masyuarah dan memberi setiap mereka memberi pandangan dan sebagainya. Tetapi yang penting kita dalam ledakan maklumat ini, dalam diri pribadi kita, jika kita tidak mempunyai keilmuan, kepakaran untuk buat keputusan, suspend judgment. Jangan membuat keputusan, jangan kongsi maklumat, jangan, kerana itu boleh menyebarkan satu benda yang tidak benar. Fitnah atau tidak lain cerita, tapi menyebarkan sesuatu yang tidak benar adalah satu perilaku yang tidak bertanggungjawab dalam etika berilmu Islam. Kita harus sadar bahawa sumber ilmu yang kedua yang dikatakan khabar sadik itu, khabar mutawatir itu meliputi kita yang tidak pakar pun kalau kita sambungkan maklumat sesuatu. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi, kalau tak tahu berkata-kata baik diam saja. Betul tak? Supaya kita tidak memanjangkan kemungkaran yang boleh berkait, ya, dan bersambung-sambung. Kerana satu fitnah will lead to another lie, will lead to another lie, will lead to another lie. Allahu a'lam. Terima kasih Prof. Saya rasa satu perkongsian yang cukup menarik bila kita nak berkongsi berkaitan dengan panca indera, sedik dan akal. Datuk Sri, kita sedia maklum bahawa Datuk Sri merupakan antara pemimpin muda ketika umur 43 tahun menjawat jawatan sebagai Naib Chancellor ketika waktu itu. Dan daripada seorang akademik berfokus kini kepada pentadbiran, yang mana mentadbir sebuah institusi awam ataupun daripada seorang pentadbir institusi awam kepada sebuah kementerian hari ini. Jadi Datuk Sri, jika kita lihat, boleh tak Datuk Sri nyatakan mungkin ada perbezaan ataupun orang kata perbezaan daripada cara ataupun teknik kepimpinan Datuk Sri ketika berada di universiti sebagai Naib Chancellor dengan berada ataupun memimpin golongan penjawat awam pada kini dalam sebuah kementerian. Silakan Datuk Sri. Terima kasih, itu soalan cepu mas. Ini rahsia mereka yang memimpin. Jadi kalau orang bertanya rahsia ni, kita nak share pun agak berhati-hati. Tapi mudah untuk saya sebutkan bahawa memimpin institusi pengajian tinggi ini kita berhadapan dengan cabaran ego para ilmuwan. Ya, itu sangat besar. Kadang-kadang orang yang kita pimpin itu mereka ini PhD mereka ataupun kajian mereka tentang leadership. Kadang-kadang PhD mereka tentang followership dan sebagainya. Dia menilai kita sebagai seorang pemimpin dari perspektif ilmu dia, walaupun mereka tu mungkin ada pengalaman memimpin tapi mungkin juga tak ada pengalaman memimpin. Jadi kadang-kadang kita terpaksa berhadapan dengan soalan-soalan yang ditanya untuk menjustifikasikan pengetahuan mereka atau teori yang mereka ada. Jadi kadang-kadang di universiti ni kita mesti mengenali siapa yang kita nak temu bual ataupun nak sampaikan maklumat, sebab mereka ada perspektif yang pelbagai. Dan yang saya sebutkan tadi, mendepani keegoan para ilmuwan ni kena ada kaedah tertentu untuk kita kendalikan. Itu satu. Yang keduanya, di kalangan institusi pengajian tinggi, bagi hemat saya, masing-masing berusaha untuk mencapai tahap ilmu yang lebih tinggi. Jadi secara tak langsung, masing-masing akan berusaha untuk melihat sesuatu daripada perspektif yang moden, yang paling baru, yang paling
kini supaya ada peningkatan dari segi keilmuan masing-masing. Jadi kadang-kadang kita terperangkap dalam kita berusaha untuk berbincang. Contohnya lah seorang pakar profesor dalam bidang project management, ya. Mereka akan menilai kita sebagai seorang Vice Chancellor ataupun sebagai seorang pemimpin universiti dari perspektif project management dia. Dan cabaran saya ialah mereka akan memberikan pelbagai teori yang muluk-muluk, yang hebat-hebat. Dan kadang-kadang saya mencabar mereka, boleh tak tolong saya dan saya lantik awak menjadi orang yang mengendalikan projek ini. Dan itu adalah satu teknik yang paling baik sebab biasanya orang yang banyak bercakap ni tak boleh buat. Ini pengalaman saya. Ya, jadi saya ulang balik, biasa orang banyak bercakap tak boleh buat. Ya, jadi saya lebih percaya kepada orang yang sedikit bercakap dan belajar daripada orang yang bercakap. Dan realitinya mereka yang banyak bagi komplain, banyak bagi pandangan, banyak, mereka inilah orang kalau diberi tugas mereka tak boleh laksanakan. Sebab apa? Sebab pengalaman mereka hanya melihat kesalahan orang lain. Pengalaman mereka hanya untuk mencari apakah perkara yang nak disebut seterusnya. Berbanding dengan pentadbir, mereka ini bergelut dengan the real issue. Contohnya, contoh kita menghadapi masalah bekalan air. Ya, jadi kalaulah sebagai ahli akademik orang kritik, wah kita akan buat itu, kita akan buat itu. Kita tutup kilang, kita pastikan di hulu daripada muka sauk water intake tak ada satu pun bahan cemar dan sebagainya. Dia tak berfikir kata-kata dia itu tak masuk akal. Ya. Kata-kata dia itu bermakna kita terpaksa tutup bandar Rawang, kita terpaksa tutup bandar Semenyih, kita terpaksa nak tutup satu bandar tu mungkin kita perlukan 50 bilion untuk bayar pampasan kepada mereka yang ada tanah di situ, ada perusahaan industri di situ. Jadi perkara-perkara tersebut hanya boleh difahami kalau kita buat sendiri, barulah kita tahu, oh sebenarnya perkara ni boleh diatasi kalau kita buat macam ni. Dan adalah risk assessment-nya, dan saya fikir mereka yang membuat sesuatu dan belajar dengan pantas itulah orang yang berilmu memimpin sesebuah masyarakat, negara, organisasi ataupun kementerian atau jabatan-jabatan yang berkenaan. Terima kasih Datuk Sri atas pandangan tadi. Saya rasa terkesan dengan kata-kata Datuk Sri, maknanya sedikit bercakap buat kerja itu. Betul lah, itulah realiti yang kita hadapi hari ini. Masyarakat bercakap ada sebahagian lah, bukan saya kata semua, ada sebahagian yang hanya tahu bercakap tetapi akhirnya kerja tidak ada juga. Okey, kita kembali semula kepada Prof. Prof, kita bercerita hari ini soal ilmu. Bila kita bercerita, ada ilmu yang diperkatakan ilmu amali, ada yang dikatakan ilmu tidak amali. Jadi mengapa mesti timbul orang kata dikotomi atau dalam erti kata yang lain pengasingan antara ilmu yang amali dengan ilmu yang tidak amali? Silakan Prof. Terima kasih. Dan ini amat berkait apa yang Datuk Sri tadi sebut tadi. Ada orang yang banyak komplain, ni banyak teoretikal je Datuk Sri. Tidak memberi jawapan yang praktikal. Kita bagi masalah dia tak boleh selesai. Begitulah kita hidup dalam dunia kerana kita manusia ni ada dua aspek. Dua aspek yang berbentuk jasmani dan berbentuk rohani. Yang berbentuk jasmani inilah yang memerlukan apa yang kita sekarang ni faham sebagai aspek-aspek amali, praktikal, ya, yang menyebabkan dalam pandangan falsafah barat pun dia kata practical wisdom, ya, hikmah amalia, practical wisdom. Tetapi ada juga yang dikenali sebagai theoretical wisdom. Dan theoretical wisdom ini sekarang sudah dipecahkan kepada apa yang theoretical wisdom yang berbentuk sains, itu yang dikatakan theoretical sciences. Kalau kita tengok ilmu tentang ilmu theoretical ini dalam fizik, dalam matematik sebagai contoh, kebanyakannya memang tak boleh dilaksanakan, tak boleh digunakan kerana pemikiran manusia belum tercapai lagi. Sebagai contoh teori relativity Einstein yang ditulis. Masa dia ditulis oleh Einstein, ramai ahli fizik tidak dapat menerimanya. Kerana aspek praktikal, amali belum sampai ke peringkat itu. Ya, yang menyebabkan sekarang ini kita boleh guna iPhone dan berbagai bentuk lagi smartphone ini kerana teori relativity yang dipelopori oleh Einstein. Dia bermula dengan theoretical experiment yang dibuat oleh Einstein menggunakan akal semata-mata, bukan menggunakan laboratory.
Tapi ada bahagian manusia hidup kita ini yang menjengah kepada keperluan yang berbentuk amali. Dan pembahagian ini memang tak boleh kita nafikan. Yang bermakna kalau kita nak memimpin ilmu, kita kena suburi dua-dua bidang ini dengan sebaik mungkin. Datuk Seri mungkin ada pengalaman bila melawat ke Harvard, ke universiti terkenal di Jepun dan di England dan sebagainya. Dan saya pernah belajar di Universiti Chicago yang dianggap sebagai top 10 university di Amerika. Dia ada bidang di situlah Fermi Lab, di mana atomic bomb dilakukan antara kajian-kajian awal oleh Robert Oppenheimer. Tetapi di situ juga Universiti Chicago ada department Near Eastern of Languages and Civilization yang mengkaji bahasa-bahasa kuno seperti bahasa hieroglifa masyarakat Mesir sebelum semasa zaman Nabi Musa, sebelum lahirnya bahasa Hebrew yang sebenar. Ya. So sampai sekarang yang menyebabkan penemuan-penemuan baru, mumia-mumia yang dijumpa di Egypt. Dan untuk merukaikan bahasa itu, siapa yang merukaikannya? Salah seorang pemikir muda, Jean Champollion di Perancis. Selepas zaman Napoleon Bonaparte membawa balik Rosetta Stone ke Perancis. Dan bahasa ini masih dikaji di University Chicago. Bahasa-bahasa asing yang kuno-kuno, yang purba-purba. Dan kajian-kajian tentang pemikiran ahli falsafah mereka yang kuno. Aristotle, Plato, Socrates masih lagi dikaji di Harvard, di Princeton, di UCLA, di Oxford, di Cambridge. Saya pernah jadi fellow di Oxford 2 kali. Saya tahu benda-benda ini. Mereka, universiti yang terkenal, mengimbangi dan mereka memberi sumbangan yang secukupnya, malah selebihnya untuk bidang-bidang yang dikatakan humanities, pemikiran, keagamaan, falsafah dan sebagainya. Di samping itu juga dalam bidang-bidang teknologi dan yang berbentuk amali, mereka mendapat sumbangan yang banyak juga. Kerana industri-industri memerlukan kajian-kajian yang terkemuka. Ya. Dan ini harus kita sadari. Dan di sinilah memimpin dengan ilmu. Dan di sinilah kemungkinan besar Malaysia mungkin menjadi satu tempat yang penting. Jika kita boleh garapi imbangan teknologi, sains yang berbentuk praktikal dengan sains yang berbentuk teoretikal. Kerana ramai sahabat-sahabat saya yang belajar yang lulusan daripada universiti-universiti terkenal baik di barat ataupun di timur, apabila balik dengan ijazah berkenaan dengan sains yang teoretikal, mereka kata kerajaan tidak dapat memanfaatkan kemahiran mereka. Ini satu benda yang patut kita lihat di mana kemungkinan kita dapat menggarapi kebolehan yang ada ini, yang menyebabkan kadang-kadang kita masih lagi terkapai-kapai. Ya. Ini satu tuntutan yang penting kerana bidang teoretikal dan bidang yang praktikal ini perlu kita gagahi bersama. Kita tak boleh ketepikan. Begitu juga dengan bidang yang dikatakan sejarah, pemikiran. Kerana tanpa sejarah yang kuat, bagaimana kita mahu menempuh masa depan? Jika sejarah yang merangkumi makna diri kita sebagai satu individu, seorang individu ataupun satu bangsa dirungkai dan diubah suai mengikut zaman, maka hilang identiti kita. Ya? Jadi kajian tentang kepelbagaian kebudayaan, bahasa, bangsa, agama, etika, moral harus kita garapkan supaya kita menjadi pusat rujukan juga. Tidak saja kita ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi, nanti kita ketinggalan bidang yang memanai diri kita kerana semuanya dikaji oleh orang barat. Sebagai contoh, saya terkejut tidak lama dulu, satu laporan akhbar yang mengatakan FRIM, saya minta maaf sebut organisasi, FRIM menjumpai satu pokok yang tertua, saya lupa dah. Dan pokok ini disahkan oleh seorang pakar di England. Bagaimana satu pokok di belakang rumah kita disahkan oleh orang di England? Bermakna sejarah tentang pokok itu kita sudah lupa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Saya mungkin menyambung Prof. Laili tadi, ya. Saya fikir untuk menjadi seorang pemimpin yang berilmu, antara satu syarat ataupun satu sifat yang perlu ada ialah dia mestilah mesra ilmu. Maknanya dia menyukai ilmu. Sesuatu benda yang disampaikan harus didengar
pemimpin-pemimpin dan ahli-ahli ilmu diraikan, dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu sepenuhnya dihargai, dijadikan sebagai agenda besar. Banyak di antara kita yang kadang-kadang disebutkan sebagai orang yang berilmu ini, akhirnya kita menjadi anti ilmu. Kita anti kepada organisasi ilmu, kita anti kepada universiti, kita anti kepada ahli ilmu, kita anti kepada penulis, sebab kita rasa kita yang lebih berilmu dan ada pengalaman melaksanakan ilmu. Jadi saya fikir keegoan untuk menyatakan kepada diri kita sekurang-kurangnya bahawa I am complete, I am already knowledgeable, itu tanda orang yang kurang ilmu. Itu tanda orang yang tak sempurna lagi ilmunya. Sebab itulah dalam ucapan saya sebagai Naib Chancellor di UTM kali terakhir dalam convocation di mana saya berada di UTM ketika itu, sebagaimana yang Saudara Aziz bacakan tadi. Ya, itulah ucapan sebagai Naib Chancellor yang paling pendek sekali. Saya fikir saya berucap kira-kira 7 minit ataupun 5 minit macam tu. Ya, isi intipati ucapan saya itu saja. Selain daripada salutation dan terima kasih di hujungnya. Tengah-tengah tu lebih kurang dalam satu para kata-kata yang diungkapkan berkali-kali bukan saja oleh saya, yang saya ingatkan diri saya telah berkata demikian, tetapi juga Saudara Aziz tadi memperkenalkan diri saya dengan ungkapan yang pendek, dan sebenarnya itulah ucapan saya sebagai Naib Chancellor di UTM yang terakhir pada tahun 2013. Datuk Sri, bila tadi kita bercerita soal ilmu, soal theoretical, soal practical, dan saya suka mengungkap satu kata-kata Datuk Sri dalam satu perbualan yang saya lihat bahawa Datuk Sri suka menyatakan bahawa knowledge and experience. Kita di Malaysia ni, Datuk Sri ambil contoh, kita di luar negara, seorang profesor, seorang hakim, yang Datuk Sri bawa contoh, seorang hakim boleh menjadi seorang profesor. Tetapi itu tidak berlaku di dalam negara kita. Dan benda ini adalah bersandarkan kepada you punya knowledge dan experience. Jadi bila kita kata berkaitan dengan knowledge dan experience, pada pandangan Datuk Sri sendiri, adakah terdapat perbezaan yang signifikan atau ketara sebagai seorang pemimpin itu, dia yang mempunyai latar belakang pendidikan berbeza dari sama ada bidang sains atau bidang sastra? Mungkin Datuk Sri boleh kupas sikit. Pak, saya fikir begini ya, bila kita belajar, sebenarnya kita mencari sesuatu untuk dilengkapkan dalam diri kita. Kenapa tiba-tiba kita berhasrat untuk buat masters, buat pengajian di peringkat sarjana? Tiba-tiba kita rasa nak buat PhD. Tiba-tiba Profesor Zaidi tiba-tiba nak pergi Oxford, duduk betapa ke Oxford selama beberapa tahun. Tiba-tiba saya rasa nak pergi ke sebuah tempat di mana saya boleh memikirkan apa benda yang telah saya lakukan bertahun-tahun, 30 tahun yang lalu, dan keadaan itu hanya boleh kita lakukan kalaulah kita kembali kepada suatu persekitaran ilmu yang subur, yang mana kita diberikan peluang untuk berfikir dan kita diberikan sparring partner untuk berhujah tentang apa-apa yang kita fikirkan perlu. Sebab itulah dalam tradisi universiti-universiti yang terkenal di Barat dan dicuba kita bawa ke Malaysia, kita adakan beberapa siri ataupun kita menyediakan ruang kepada sama ada ahli ilmu ataupun kepada mereka yang cintakan pada ilmu, dan mereka mungkin pernah menjadi Perdana Menteri, pernah menjadi Presiden, pernah menjadi Menteri, pernah menjadi Hakim, pernah menjadi KSU, untuk mereka kembali ke satu tempat untuk menjadikan apa yang mereka dapati dalam konteks ilmu mereka itu dalam framework yang kita boleh namakan sebagai ilmu. Ya, sebab ilmu ini harus diletakkan dalam framework dia. Kalaulah saya nak sebutkan tentang contohnya, kita membina satu bangunan, sebuah bangunan, kita mulakan dengan lakaran, idea. Kemudian kita buat detail drawing. Kemudian kita bina bangunan tersebut dengan meletakkan batu-batu, besi-besi yang diperlukan akhir menjadi sebuah bangunan. Begitu juga dengan analogi membina sebuah korpus ilmu. Dia bermula dengan idea, kemudian tu kita fikirkan apakah frameworknya, di manakah kedudukan ilmu tersebut. Sebagai contohnya lah, kalaulah saya mentadbir dalam bidang alam sekitar, hal-hal berkaitan dengan persekitaran alam sekitar, ekosistem. Jadi itu adalah konsepnya, tetapi ada idea-idea baru yang sampai dan hanya kita ketahui ketika kita melaksanakannya. Contohnya, saya telah menulis buku EcoShift, dan buku EcoShift sangat penting bagi saya sebab banyak yang kita
fikirkan sebagai sesuatu yang penting dalam konteks alam sekitar, akan hanya menjadi practical knowledge kalaulah kita tidak letakkan dia dalam satu transformative framework. Transformation yang saya sebutkan itu adalah shift, ya, dan yang kita sebutkan sebagai ekologi dan sebagainya itu adalah kerangkanya. Dan ini perlu kita buat. Kalau tidak, nanti kita akan jadi theoretical. Kalau tidak, nanti kita akan meletakkan harga seekor rusa lebih penting daripada 100 orang manusia. Ya, kadang-kadang kita nak menjaga beberapa spesies. Yang spesies tu kita tak terasa pun sebab spesies tu terlampau penting katanya kepada ekosistem, sebab itulah satu-satu tempat di mana ada spesies tersebut dalam dunia. Tetapi harga nak mengekalkan spesies tersebut, kita terpaksa mengorbankan 1000 orang. Ya, kita terpaksa nafikan hak untuk manusia tersebut mendapat makanan ataupun mendapat sumber air contohnya. So mana yang lebih penting? Nak mengekalkan spesies yang kita pun tak tahu kewujudannya ataupun nak membekalkan air? Dan kalau kita lihat balik dalam konteks maqasid syariah, dalam konteks peradaban Islam, pemikiran Islam, kita tahu letakkan yang martabat manusia itu lebih tinggi daripada martabat makhluk Allah yang lain dalam konteks kehidupan kita di dunia. Jadi bagaimana nak tentukan sama ada itu sains atau sastra? Saya fikir tanyalah Profesor Zaini, definisi perbezaan antara sains sastranya hanyalah fenomena yang terkini yang saya fikir 50 tahun dahulu. Profesor Zaini bidang pengajian mereka di peringkat sarjana muda dalam bidang fizik. Ya, dalam masters ni dalam bidang astronomi. Astronomi apa? Undergraduate Physics Astronomy, Masters in Islamic Thought. Ya, saya dalam tapi bila kita hidup sebagai seorang manusia, melengkapkan misi kita sebagai manusia, kita perlukan pelbagai ilmu. Kita perlukan ilmu yang berkaitan dengan perundangan. Kalau nak jadi KSU kena tahu undang-undang. Kalau tidak, macam mana kita nak melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan penguasaan undang-undang. Begitu juga dengan ilmu yang berkaitan dengan PR, public relation, hal yang berkaitan dengan banyak perkara, human development dan sebagainya. Jadi kita jangan sempitkan hidup kita kepada kotak-kotak ilmu yang ada. Untuk hidup dengan sejahtera, kita mestilah mesra ilmu. Apa sahaja ilmu yang diperlukan ketika itu, kita harus bersedia untuk mempelajarinya. Jadi seseorang yang berilmu itu ialah seseorang yang hidupnya sentiasa magnetic towards knowledge development. Ya, saya sebutkan baliklah, sentiasa terikat dan sentiasa tersangkut, sentiasa terpandu dan sentiasa tercakna, terpengaruh, tersudut dan tersuka dengan perkara yang berkaitan dengan keilmuan. Bila sebut tentang buku aja suka sebab buku adalah sumber ilmu. Ilmuwan suka sebab ilmuwan ini mengajarkan saya. Kalau saya nak membaca buku-buku yang di belakang Profesor Zaini itu mungkin mengambil masa yang panjang. Tapi kalau saya ambil satu buku, saya kata, Prof Zaini cerita kat saya buku ni, jadi sekurang-kurangnya saya tahu isi buku ni dan mungkin mengajak saya untuk membaca buku-buku tersebut. Jadi saya sebenarnya takut nak berjumpa dengan ilmuwan seperti Profesor Zaini sebab dia akan tunjukkan 10 buku kat saya, petang tu saya akan beli 10 buku tersebut. Boleh saya sambung apa yang Datuk Sri sebut tadi? Kerana penting kerana beliau tekankan apa dia katakan mesra ilmu. Saya ingin kembangkan apa idea itu. Pertama, saya ingin berkongsi pengalaman saya semasa saya menjadi Chevening Fellow di Oxford Center for Islamic Studies. Pada satu hari, saya menerima lawatan daripada sahabat saya yang datang daripada Switzerland dan saya membawa beliau melawat yang dikatakan Christ Church College, salah satu college di Oxford. Dan di situ kerana ramai orang suka pergi kerana di situlah kononnya dan memang betul pun filem Harry Potter difilmkan. Salah satu ini pun bawa saya pergi tempat tu. Salah satunya di dining hall itu. Jadi apabila kami keluar dan kami berjalan menikmati keindahan quadrangle, ya. Oxford terkenal dengan quadrangle-nya, ya. Tamannya yang cantik. Jadi dia punya porter, orang yang pakai bowler's hat tu datang menghampiri kami berdua dan tanya, "Excuse me sir, are you lost?" Saya kata, "No, I am a visiting fellow here." Dia terus tunduk, "Excuse me sir, I'm sorry, please you may go your way."
maknanya hormat dia kepada orang yang berilmu di dalam suasana keilmuan yang dikenal maratib ilmu maknanya. Dia tidak menghalau kita dengan begitu. Dia ingat kita sesat ataupun berkeliaran tidak tentu hal. Tapi bila saya sebut I'm a visiting fellow here, dia tahu rank saya. Kerana fellow ini lebih tinggi daripada student, lebih tinggi daripada akademik dia ada di sana. Kerana kita visiting fellow, orang yang dianggapi dan dikenali kepakarannya. Dan itulah, begitu juga semasa saya di University Chicago, saya mengalami masalah tidak dapat membayar yuran kerana belum mendapat sumber untuk pengajian saya. 3 kali saya dipanggil oleh dekan humanities dan memberi amaran. Mr. Zaini, if you don't pay the fees, we have to sack you. I said, but I don't have the money, but don't worry, just go to classes. Bermakna suasana yang diberikan tidak membebankan kita, dia membolehkan. Akhirnya saya dibiayai oleh the Plummer Scholarship of the University of Chicago. Dan akhirnya apabila Profesor Syed Naqib Alatas memahami keadaan saya, beliau telah mendapat perhatian beberapa individu dan akhirnya saya dapat bantuan. Kerana University Chicago merupakan satu universiti yang mahal. Setanding dengan Princeton, Harvard, MIT dan sebagainya. Fees masa itu saya tak larat. Saya cuma menampung hidup saya dengan mengajar baca Quran untuk budak-budak orang Islam di sana. Suasana kemesraan ini harus juga diterapkan di peringkat pertakbiran di universiti kita. Jangan sangat dikekang pelajar-pelajar kita dan profesor-profesor kita dengan kerana Datuk Zaini tulis apa yang dikatakan eco shift. Kita patut ada satu yang dikatakan edu shift. Ya. Perubahan, penganjakan paradigma dalam sistem kita. Kita tengok sekarang dalam sekolah menengah, sekolah rendah, kita perlu ada edu shift yang mana suasana keperluan mendidik dan memberi ilmu kepada generasi muda di Malaysia ini harus disesuaikan dengan apa yang dikatakan kehendak zaman, tapi pada masa yang sama yang saya sebutkan tadi, memupuk makna diri kita. So, pengenalan tentang sejarah dan sebagainya harus diperkuatkan. Dan berkait dengan apa Datuk Seri Zaini sebut tentang sastra dan sains, dalam sejarah pemikiran Islam, kita mewarisi pemikiran yang dipelopori oleh bangsa yang terdahulu, iaitu bangsa Yunani dan juga Romawi. Dan orang Islam menggunakan kebijaksanaan mereka pada masa itu menyaring apa yang tidak sesuai untuk diterima dalam pandangan hidup dan pandangan alam orang Islam. Tetapi mereka menyuburi pemikiran-pemikiran itu yang menyebabkan perbezaan antara sains dengan sastra tidak berlaku. Kalau dalam buku yang kita lancarkan dulu oleh Sultan Nazrin yang diminta oleh Datuk Seri Zaini Ujang, kita tulis satu, saya dan Profesor Wan Muhammad Nur, kita buat buku FASHRIF, Knowledge, Language, Thought and Civilization itu. Dalam satu artikel yang dikumpul itu ada berkaitan dengan meteorologi. Tapi meteorologi yang ditulis itu, artikel yang ditulis oleh Profesor Paul Lighting, tak silap saya, ditulis dalam karangan sastra. Begitu juga tentang kalau kita tengok yang saya bincangkan di rumah Datuk Seri Zaini berkenaan dengan batu bersurat yang ditulis oleh Profesor Syed Naqib Alatas. Kedudukan bulan dilatar belakangkan oleh gugusan bintang-bintang. Nah, nama-nama gugusan bintang itu yang dikatakan sebagai Manazilul Qamar, rumah bulan, itu dijumpai dalam satu karangan sastra yang bertajuk Maqamat Al-Hariri. Satu tulisan yang berbentuk dikatakan adabiyat, sastra dalam bahasa Arab, tetapi maklumat tentang gugusan bintang kita jumpa dalam karya sastra. Bermakna di zaman kegemilangan penulisan pemikir dan ahli sains Islam, sains dengan sastra dia mesra. Menyebabkan bahasa, di sini Datuk Seri pentingnya. Bahasa Arab dapat menampung kajian-kajian saintifik pada masa itu, pada masa yang sama membidani alam yang berbentuk persuratan tinggi. Dan di sini kita lihat dalam keadaan kita apabila bahasa Melayu sekarang agak lemah dah sekarang, kita harus perkuatkan. Jika bahasa kita tidak digunakan dalam berbentuk bahasa sains, bahasa sastra, bahasa persuratan tinggi, bahasa falsafah, dia akan lemah kerana
bahasa merupakan alat pemindahan makna. Hanya pengguna-pengguna bahasa itulah yang akan boleh memesrakan bahasa itu dengan perbincangan tinggi yang akan membawa pemikiran dan tamadun kepada yang lebih tinggi. Jadi perkaitan bahasa, makna diri, pemikiran dan tamadun itu, jangan lupa bahasa itu penting. Terima kasih, Aziz. Okey, terima kasih Prof. Datuk Seri, kita berbicara tadi, Prof banyak bercerita soal budaya ilmu. Wak Iman Datuk Seri pun banyak bercerita soal budaya ilmu. Nak menerapkan maknanya nilai pentingnya seorang ilmuwan itu dalam kalangan maknanya negara luar memandang tinggi golongan ilmuwan itu. Kan? Jadi Datuk Seri antara penulis buku, dan saya rasa hampir 40 buku Datuk Seri, dan ya, saya berkesempatan melihat antara buku berkaitan dengan budaya ilmu dan 40 hadis berkaitan dengan yang Datuk Seri ceritakan. Mungkin pada taksiran Datuk Seri sendiri, bagaimana kita ni, Wak Iman tak kisahlah macam mana masyarakat kepemimpin nak menghidupkan budaya ilmu sendiri itu dalam kalangan masyarakat pada hari ini. Silakan Datuk Seri. Sebab kita tahu bahawa tahun lepas saja bila dia kata budaya ilmu, budaya membaca 2019 saja menunjukkan bahawa masyarakat kita ni masih lagi dalam golongan yang rendah dalam kalangan minat membaca. Mungkin Datuk Seri ada saranan. Silakan Datuk Seri. Ya, terima kasih. Tentang budaya ilmu ni, sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Wan Makna Wan Daud yang saya jadikan sebagai buku rujukan saya yang utama, yang selain daripada, ialah ini antara 10 buku yang saya sentiasa cuba untuk baca dari masa ke semasa berulang-ulang kali. Ya. Setiap kali kita baca buku tersebut, pengetahuan kita bertambah berdasarkan kepada keadaan kita pada ketika itu. Yeah. Saya membaca buku tersebut ketika saya masih muda lagi. Saya tak kahwin lagi masa itu, 30 tahun yang lalu. Very idealistic. Saya buat ada masters masa tu, and then baru jadi ahli akademik, mencari-cari ruang untuk memahami tentang budaya ilmu dan sebagainya. Yeah. Kemudian ketika saya menjadi Naib Chancellor, saya baca buku tu dan saya tulis buku tentang budaya ilmu. Yeah. Dari perspektif saya sebagai Naib Chancellor, apa yang saya nak mereka yang berada dalam organisasi saya ketika itu, sama ada sebagai pensyarah ataupun sebagai warga kerja ataupun sebagai pelajar, supaya sama-sama kita membudayakan ilmu dalam kehidupan kita. Tapi yang saya nak sebutkan yang juga penting bukan sahaja tentang istilah dan pencaraan istilah itu, bagaimana kita nak menghayati budaya ilmu. Yang juga penting ialah bagaimana kita nak pastikan yang budaya ilmu itu sentiasa subur. Dan budaya ilmu ini kita jangan terlalu mengharapkan kepada organisasi seperti kerajaan. Ya, banyak ketika yang saya dapati di mana-mana, terutamanya kalau kita tengok dalam konteks Turki, walaupun kerajaan tidak ketika itulah kira-kira 15-20 tahun dahulu tidak begitu membantu untuk membudayakan tradisi yang kita nak bangunkan di Turki pada ketika itu, tapi masyarakat secara konsensus mereka membangunkan wakaf, membangunkan sistem yang berkaitan dengan keilmuan secara apa yang saya sebutkan sebagai public participation, ya, public participation dalam pembangunan ilmu. Dan inilah perkara yang insya-Allah yang saya rasa saya akan sama-sama dengan Profesor Zaini dan rakan-rakan yang lain akan bangunkan di negara kita. Bedanya ialah kita nak menggerakkan masyarakat supaya masyarakat yang responsif kepada hal-hal yang berkaitan dengan ilmu. Caranya ialah pendanaan, dia satu, bagaimana yang berlaku dalam tradisi Islam, pendanaan, pembiayaan dari segi kesarjanaan, membangunkan institusi tertentu. Haruslah kita bangunkan bukan hanya bergantung kepada dana kerajaan. Dana kerajaan ini ada kelemahannya sebab dana kerajaan ini biasanya ada keterikatan kepada beberapa peraturan, perkeliling, dasar-dasar yang berkaitan dengan pelaksanaan sesuatu yang berkaitan dengan pendanaan tersebut. Tetapi kalaulah kita ada wakaf contohnya untuk dibangunkan untuk tradisi, untuk membangunkan sesuatu bidang ilmu, dan ini lebih sustainable. Kalau kita pergi ke universiti-universiti yang terkenal di Amerika Syarikat khususnya, orang yang kaya itu selain daripada membina ataupun
memberikan pendanaan kepada beberapa agensi, mereka juga biasanya akan memberikan wang kepada universiti untuk membangunkan sesuatu bidang ilmu. Contohnya kalau kita berada di Harvard Business School ataupun di Universiti Harvard tu, saya fikir tak ada profesor yang saya tahu yang tidak ada endowment yang membayar gaji mereka, membayar aktiviti mereka. Sehingga kan kalaulah di Harvard Business School yang saya agak biasa, tidak dibenarkan pensyarah mendapat grant penyelidikan daripada pihak luar. Mesti dapat grant tu daripada universiti, daripada business school, sebab mereka terlalu banyak dapat pendanaan ataupun endowment daripada pelbagai pihak yang dikumpulkan yang mungkin kalau business school saja mungkin ada 8 bilion USD yang setiap tahun mereka terpaksa belanjakan kira-kira 1.5 bilion untuk membayar gaji, tak sampai banyak tu pun, untuk membayar pelbagai kegiatan, dan penyelidikan semua dibiayai oleh endowment mereka. Pensyarah dan profesor di Harvard Business School tidak dibenarkan memohon pendanaan ataupun research grant daripada mana-mana pihak. Ya, sampai ke tahap itu. Jadi maknanya kalaulah kita di Malaysia boleh buat hal yang demikian, dan ini tidak sukar sebenarnya, kita telah cuba semasa saya di UTM dulu, dan sekarang ni lebih daripada 100 juta terkumpul. Maknanya orang yang sedikit wang bagi wang yang sedikit. Sebahagian besar daripada jumlah collection, kutipan endowment di Harvard Business School adalah mereka yang menyumbang kurang daripada 1,000 USD setahun. Jadi bukannya semestinya besar, tetapi yang menyumbang 1,000 USD itu ramainya 200,000. Ya. Jadi masing-masing rasa, oh, I have given my contribution to the school, something like that, ya. Bagi $800, $700, $500, $100, ya. Jadi secara tak langsung jumlah wang yang didanakan itu sangat besar, yang ulangan daripada investment mereka juga sudah memadai untuk membayar semua keperluan yang diperlukan oleh universiti. Terima kasih, Dr. Sri. Sambung itu, Aziz. Ya. Boleh, Prof. Pembiayaan tentang pendidikan ini penting. Dalam sejarah Islam pun, alim ulama, ahli fikir, ahli saintis Islam, kerja dia bukan buat duit atau kerja dia bukan cari duit. Kerana pemimpin pada masa itu menyedari bahawa mereka lah orang yang menghasilkan ilmu. Kalau mereka dipesongkan untuk mencari duit, untuk membiayai kerja mereka, maka tenaga, kudrat dan kepakaran mereka sudah dipesongkan dan membazir waktu mereka. Sebab itu dalam sejarah dulu pun, bagaimana saya sebut, Aristotle dibiayai oleh ayahnya Alexander, Philip of Macedonia. Jadi tengok, ahli fikir terkemuka dibayar oleh raja pada masa itu untuk membina anak dia. Dan sebab itu tradisi itu dibawa oleh masyarakat Islam, di mana raja-raja membiayai pemikir-pemikir ulum. Ya? Dan kita lihat bagaimana ilmu-ilmu memang dicemburui oleh Barat, sehingga kan ilmu melukis peta. Melukis peta. Kerana itulah yang dikatakan ilmu GPS, di mana nak cari pelosok dan nak cari kekayaan dunia. Ya? Jadi ada cerita tentang bagaimana seorang ahli yang baru habis belajar daripada Turki ditangkap di dalam perjalanan dia balik ke North Africa, dibawa ke Venice dan ditahan dan diminta supaya lukis peta dunia. Jadi dalam kita untuk mendanai ini, harus kita sadar, terutamanya orang Islam. Saya rasa tak perlulah kita pergi sampai 5-6 kali haji ataupun umrah. Ya. Kerana satu haji itu bayaran, kalau orang pergi dengan normal pun katakan 10,000, sudah cukup untuk membiayai lebih kurang seorang pelajar untuk setahun, lebih kurang lah. Tetapi manfaat yang boleh dibawa. Ya. Jadi konsep pemahaman tentang sedekah ilmu ini masih belum ada, masih belum tinggi di kalangan masyarakat kita. Yang menyebabkan kita lebih suka untuk memberi kepada benda-benda yang kita fahami sebagai lebih berkesan, tetapi kita tidak dapat menilai peri pentingnya untuk kita membiayai ilmu. Kerana ilmu ini, kalau kita sadar, dia adalah salah satu sifat pada Allah SWT, dan dia juga pelengkap sifat pada manusia.
Sebab itu kalau kita membiayai seorang yang di dalam ilmu, dia ibarat kita membiayai seseorang di dalam jalan fi sabilillah. Tapi bukan bermakna kita membiayai terorisme. Tetapi kita membiayai pembentukan satu masyarakat yang berilmu. Sekarang ini banyak sangat ditumpukan pada peringkat-peringkat yang rendah, ya, tahfiz, pondok dan sebagainya. Tapi untuk kita dengan secara sadar, saya nak derma 1,000 sebulan, okeylah tak 1,000 pun, 100 bulan untuk pelajar-pelajar di universiti-universiti. Kita adakan satu apa kita panggil sedekah pendidikan ke apa. Yang mana orang masyarakat kita akan sadar bahawa dengan memberi itu mereka akan dapat apa pahala yang besar, menyediakan apa para ilmuwan di masa hadapan. Kerana ilmu inilah satu benda yang dikatakan kalau orang itu berjalan dalam satu hadis, berjalan mencari ilmu, setiap makhluk di dalam perjalanan itu akan mendoakan dia. Ini kan pula orang yang menyediakan kelengkapan orang yang mencari ilmu. Ya? Jadi kesedaran ini harus kita tingkatkan supaya pembudayaan ilmu ini lebih tuntas dan lebih ampuh, lebih kuat dan lebih bersedia. Kalau tidak, kita masih lagi di peringkat yang masih tidak sadar, yang menyebabkan korporasi-korporasi, maksud saya big corporation, syarikat-syarikat besar, mereka melihat kepulangan, return, ROI dan sebagainya. Tapi kita secara individu, kita mesti lupakan syarikat-syarikat besar, individu kita. Kita harus bersedia, walaupun bersedekah RM1 satu hari, RM30 sebulan, tak boleh pun RM1 sebulan. Kita amalkan itu sebagai niat untuk kita sedekah ke jalan ilmu. Ini satu benda yang penting kerana ini dihidupkan pada zaman Islam dulu. Dan kita lihat budaya ini masih ditegakkan di barat dalam memberi kepada NGO mereka. Terima kasih Arif. Terima kasih Prof. Datuk Sri, Prof, sedar tak sedar kita dah hampir 1 jam suku kita bersiaran membicarakan soal budaya ilmu. Yang saya rasakan kalau kita nak berkongsi, kalau kita nak bicara, mungkin mengambil masa 3 atau 4 jam. Pun belum tentu lagi kita boleh mengupas sedikit sebanyak berkaitan dengan budaya ilmu. Di hadapan saya ada persoalan-persoalan yang ditanyakan oleh para penonton dan mungkin saya boleh perkongsikan 1 atau 2 soalan yang saya pilih. Pertama adalah daripada Nur Hasbi Hasan. Dia menyatakan kepada Datuk Sri berkaitan dengan adakah konsep learning by doing amat praktikal pada ketika ini disebabkan ledakan gelombang maklumat dan ilmu yang semakin hebat. Mungkin Datuk Sri ada ulasan berkaitan dengan itu. Ada orang yang mudah belajar dengan membuat sesuatu. Saya adalah kelompok tersebut. Saya kalaulah nak belajar, saya perlu tangan saya harus bergerak, kaki saya harus berjalan. Baru saya boleh mudah untuk faham dan baru saya mudah untuk ingat. Ada orang yang tak perlukan pergerakan tangan, pergerakan kaki, pergerakan jasad untuk memahami sesuatu. Itu adalah kecenderungan tertentu. Tapi pengalaman saya, kalaulah kita belajar melalui pengalaman, selepas kita baca, kita pergi ke sekolah, kita pergi ke universiti, kemudian kita buat sesuatu, kita lebih memahami. Tapi again, ini hanyalah kepada pemimpin yang mesra ilmu. Yeah. Mereka yang tak mesra ilmu, mereka tak akan ingat balik apa benda yang mereka telah belajar. Jadi bila saya menyebut tentang pemimpin berilmu, itu maknanya kita ada kerangka. Jadi sepanjang hidup kita, kita memenuhkan kerangka tersebut. Contohnya apabila kita telah tamat daripada perkhidmatan kita, pencen ke ataupun sebelum kita mati, kita buat sesuatu yang sebagai sedekah kita kepada ilmu tersebut. Contohnya, kita tulis perspektif kita sebagai seorang penjawat awam, contohnya, ataupun ahli tokoh korporat tentang sesuatu bidang. Bagaimana kita membuat menjalankan sesuatu berdasarkan kepada pengalaman kita, berdasarkan kepada ilmu kita. Dan kita akan buat satu korpus ilmu yang baru. Dan ilmu ini harus ditransfer. Nak menjadi ilmu itu dia ada syarat-syarat jadi ilmu lah. Salah satu pada syaratnya ialah dia mesti disajikan dalam bentuk korpus ilmu. Dia tak boleh disajikan dalam bentuk ceramah. Ceramah ini tak jadi ilmu kemudiannya sebab ceramah ni ada kelemahan. Kadang-kadang bila kita bercakap tu ada salah, grammarnya tak betul dan sebagainya. Kalau kita tengok semua scholars dia menulis. Sebab semasa kita menulis itu, kita akan membolehkan pemikiran kita, tumpuan kita, meletakkan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu itu dalam kerangkanya. Pengalaman itu sebenarnya ialah example kepada sesuatu konsep ilmu itu. Dan kita tak boleh
ada korpus ilmu yang semuanya example. Kita perlu ada dia punya basic understanding and knowledge dahulu sebelum kita ada example. Jadi dalam contoh environmental engineering, contoh environmental management, kalau ada kesempatan untuk membaca buku EcoShift itu, this is what I learned from my understanding. Ya, dan boleh guna bukan hanya untuk environmental management saja, tetapi boleh guna juga untuk menguruskan universiti. Contohnya, kenapa kita di Malaysia kurang ataupun masih belum mesra dengan ecological ataupun environmental awareness? Sebab kita masih lagi di peringkat melihat apa saja yang berlaku di sekitar kita itu dengan pendekatan it's not my work, it's not my job, it's not my responsibility. It is responsibility of the government. It's the responsibility of PBT, it's the responsibility of you except me. Ya, macam mana nak membersihkan sungai? Orang lain semua benar kecuali saya. Saya harus menikmati sungai yang bersih. Saya harus menikmati air yang tak terganggu. Apa yang berlaku yang lain itu bukan kerja saya. Kerja saya sebagai pengguna, saya bayar, this is my job. Itulah sebabnya saya menulis puisi hari ini, walaupun saya seorang ahli sains yang tak sebaik mana pun, saya menulis puisi, saya fikir dalam tahun ini saya menulis puisi hampir setiap hari. Ya? Dan itu adalah cara saya untuk dalam bahasa Inggeris to crystallize my mind. Tanya Profesor Zainilah macam mana nak translate benda tu, so that it can be in a small passage instead of a lengthy one chapter. In explaining things. Terima kasih Datuk Sri. Betul lah bila dikatakan soal baca puisi, saya pun tengok Datuk Sri punya Facebook 2-3 bulan ni memang penuh dengan puisi-puisi berkaitan dengan kesejahteraan alam sekitar apa semua. Okey, Prof, ada satu soalan untuk Prof dianjurkan, meminta agar Prof mengulas sedikit berkaitan dengan ciri-ciri pendemokrasian ilmu dengan merujuk kepada pengajian tinggi dalam matlamat membangunkan teori-teori masa depan dalam berbagai bidang-bidang ilmu. Mungkin Prof boleh ulas sedikit berkaitan dengan persoalan ini. Saya boleh kongsikan sedikit pengalaman masa saya belajar di Universiti Chicago itu, apa yang mungkin kita anggap sebagai pendemokrasian ilmu. Kita sekarang kalau di universiti di Malaysia ini, kita dibahagikan kepada department-department, ya, jabatan-jabatan yang kadang-kadang diperkotak-katikkan sehingga tidak boleh bercakap antara satu jabatan. Di Universiti Chicago ada satu komiti yang dikatakan Committee of Social Thought, di mana pelajar kalau dia mahu membuat satu kajian sampai berbentuk masters ataupun PhD yang merentasi bidang, dia tidak akan tertakluk mana-mana jabatan yang menghakkan kajian dia. Dia akan diselia oleh salah seorang profesor yang berkait dengan Committee on Social Thought, kerana mereka melihat pada masa itu ilmu di bawah bidang masyarakat. Jadi segala yang baru yang berkait dengan pemikiran yang dikatakan berkait dengan masyarakat di bawah Committee of Social Thought. Jadi kita sekarang ini kadang-kadang ada pelajar yang berminat merentas jabatan. Oh, ini tak boleh buat. Ini tak boleh buat. Kerana kalau nak buat ni, you kena pergi buat sini. Jadi kesian. Ya. Pendemokrasian ilmu bermakna kita harus juga ada ruang supaya proses osmosis ilmu berlaku. Ya. Walaupun Datuk Seri dalam bidang water engineering, tapi kalau dia ada puisi yang berkait dengan puisi-puisi lama yang ditulis oleh ulama Islam, harus dikaji juga. Jadi supaya kita ada pertalian yang tu cukup menarik, kerana sebagai contoh Omar Khayyam, dia menulis tentang nama-nama planet dalam bentuk puisi dalam bahasa Farsi. Tapi dia juga seorang ahli sufi. Dan dia juga seorang ahli fikir yang terkenal, ahli falsafah. Jadi ini yang kita patut lihat supaya pendemokrasian ilmu itu bermakna pembebasan ilmu daripada diperkotak-katikkan, di mana penerima ilmu itu sendiri diperkotak-katikkan, yang menyebabkan nanti peluang dia nak bekerja pun terhad. Yang menyebabkan orang tengok, oh kamu belajar engineering, oh kami bidang komunikasi, kami cari orang komunikasi. Dia tak tahu budak ni, dia punya writing in engineering report is excellent. Dan dia tak tengok bahawa budak ni, dia English literature dia A, dia ingat tak boleh faham apa yang ditulis dalam bidang-bidang berkaitan dengan engineering communication. Jadi kita sudah perkotak-katikkan ilmu yang menyebabkan peluang graduate yang berlaku sekarang ini agak mendadak, kerana inilah
batasan-batasan ilmu yang palsu yang kita buat. Sepatutnya pelbagai ilmu membebaskan kita. Tapi sekarang ini kepelbagaian ini melemaskan kita. Jadi saya lihat, satu, kita harus melihat balik apa yang dikatakan mauduk-mauduk penting untuk seorang pelajar belajar, ya, supaya sesuatu bidang itu tidak terhad. Sebagai contoh, kalau kita dalam satu fakulti, ya, tapi dalam fakulti itu ada banyak jabatan, tak semestinya fakulti memberikan satu template khas untuk semua jabatan pakai, kerana jabatan itu ada pengkhususannya, ya. Kalau tidak, ini akan berlaku ini yang dikatakan the tyranny of education, the tyranny of birokrasi, yang menyebabkan perkembangan ilmu akan terbantut. Kerana sebagai contoh, saya masih ingat lagi, saya masa bila mula-mula sampai ke University Chicago, saya belajar fizik, saya tak tahu apa, jumpa dengan almarhum Fazlur Rahman. Dia masih lagi, kerana pendidikan beliau di Oxford, beliau mempelajari beliau mendalami pemikiran Aristotle dan juga Ibn Sina. Bila dia jumpa saya, dia kata, Zaini, you studied physics, you must know philosophy very well. Dah kena. Saya kata, I'm sorry Profesor Rahman, I don't know anything about philosophy. Yang menyebabkan saya boleh pergi ke kelas Greek philosophy, membaca Aristotle, menggunakan buku-buku yang berwarna hijau di belakang saya ni. Jadi saya mesra daripada situ. Bermakna pendemokrasian yang dibenarkan. Dia tidak kata, kamu department mana, kamu tak boleh datang sini ni. Kena dapat kelulusan itu ini. Jadi kita tak boleh, demokrasi ilmu ini, kita harus menjadikan pusat-pusat pengajian tinggi di Malaysia ini, universiti, college dan sebagainya, penjanaan semangat bebas. Bukan bebas pemikiran, tetapi bebas untuk mendalami ilmu. Supaya pelengkapan ataupun the completion of the human being itu boleh berlaku dengan sebaik mungkin. Sekarang ini kadang-kadang kita lihat suasana permintaan dan peluang kerja sekarang ini yang berlaku di syarikat-syarikat besar, mereka tidak lagi agak terbatas, ya. Ada sampai sekarang Google tidak memerlukan seseorang itu ada degree, ada ijazah untuk menyertai mereka dan sebagainya. Dia lihat kepada kepakaran yang disebut oleh Datuk Sri Zaini tadi, yang guna tangan, kaki dan sebagainya. Kerana kita sekarang, kalau tukang buat bot di Terengganu mati kerana kita tidak menghormati, menghargai dan menilai kepakaran mereka. Ya? Tukang-tukang ukir yang menyebabkan mereka tidak dibawa ke dalam bidang yang sejurus sebaik dengannya, maka dia akan mati. Ya? Kita tahu macam UKM ada bawa seorang tukang ukir daripada Terengganu sebagai karyawan tamu dan sebagainya. Tetapi benda ini harus ditekankan lagi, harus dihidupkan lagi supaya apa yang dikatakan demokrasi ilmu itu, daripada penyempitan ilmu yang berlaku sekarang. Pertama, jabatan-jabatan yang agak sempit, yang tak boleh bercakap antara satu sama lain. Ya. Yang kedua, kebebasan untuk pelajar memilih kursus-kursus. Ini satu benda yang agak baru, yang kadang-kadang agak menyulitkan pentadbiran. Tetapi kita harus bersedia dalam suasana ilmu yang lebih terbuka. Kerana inilah suasana yang berlaku pada zaman dahulu sebenarnya. Zaman dahulu sebenarnya mereka mencari guru, bukan mereka mencari institusi. Ya, lepas seorang guru dia pergi seorang guru, lepas seorang guru seorang guru. Yang sebab itu kalau di Perancis, kata silap saya, selepas dia belajar di institusi, dia kena pergi praktikal. Praktikalnya dia kena belajar dengan seorang yang betul-betul master. Daripada situlah baru dia dapat kelulusan dan sebagainya. Yang sekarang ini kita cuba terapkan sebagai practical learning dan sebagainya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okey, terima kasih Prof. Kita jangkakan Datuk Seri Prof, kita dah berbicara panjang, dah berbicara lama mengenai budaya ilmu pada hari ini. Mungkin secara kesimpulannya atau secara rumusannya, mungkin Prof ataupun Datuk Seri sendiri boleh merangkai ataupun merumus berkaitan dengan tajuk kita hari ini. Bila kita bicara soal budaya ilmu, bila kita bicara, kita tidak boleh lari bahawa budaya ilmu hari ini mesti diterapkan, terutama dalam kalangan pemimpin hari ini. Sebab apa? Kita nak melahirkan seorang pemimpin, yang paling penting adalah ilmu kepimpinan itu sendiri. Mungkin saya boleh mula dengan Datuk Seri untuk buat rumusan akhir, dan lepas tu saya mulakan dengan Prof. Silakan Datuk Seri. Terima kasih. Saya berpandangan bahawa
yang menyebabkan kita dianggap sebagai berilmu oleh khalayak disebabkan oleh 3 perkara. Pertama sekali ialah proses yang telah kita jalani. Kita pernah belajar dengan siapa, di mana dan seumpama, itu nombor 1. Tapi itu tak lengkap. Kadang-kadang kita lepas pada belajar di tempat yang hebat, kita pulang tak membawa budaya yang ada di sana. Jadi yang keduanya ialah amalan hidup kita. Yang menunjukkan kita ini adalah sangat mesra dan sangat teruja dengan apa sahaja yang berkaitan dengan ilmu. Dan yang ketiganya ialah perlakuan kita. Ya, tadi perlakuan kita. Perlakuan itu maknanya lebih daripada amalan kita. Jadi saya nak sentuh tentang perlakuan kita. Saya bercadang dan saya harap masyarakat di Malaysia ini boleh menunjukkan kecintaan kita kepada ilmu, bukan nak tunjuk sijil kita. Kan yang Aziz sebutkan tadi dalam peringkat awal, berilmunya seseorang bukan kerana ada sijilnya dan sebagainya. Berilmunya seseorang itu kerana kecintaannya untuk membaca, contoh. Jadi kalaulah cinta membaca dan kurang cinta membaca ni apakah tandanya? Cinta membaca tanda, bagi contohnya lah, saya rasa ialah orang yang boleh baca 100 buku setahun, ya, itu dah tunjukkan kecintaan yang minimum kepada ilmu. Kalaulah tak baca 100 buku setahun, itu tak cinta kepada ilmu. Itu mereka yang tak minat kepada ilmu. Kalau baca satu buku sebulan, ya, orang yang baru berjinak-jinak. Cinta kepada ilmu sekurang-kurangnya kita ada 100 buku yang kita baca setahun. Kenapa 100 buku? Sebab banyak perkara yang kita nak tahu dalam hidup ini. Ya, kita boleh membaca WhatsApp berjam-jam lamanya, dalam social media berjam-jam lamanya, yang kalau kita translate dalam bentuk buku, mungkin 3 jam yang kita baca itu dah hampir setengah buku yang sepatutnya kita baca. Ya, yang kedua ialah kita sekurang-kurangnya menulis 1 page seminggu, 1 halaman seminggu. Sebab tanda orang berilmu itu bukan hanya dia boleh membaca, tetapi dia boleh menulis. Jadi tak boleh kata, saya ada PhD tapi saya tak pandailah menulis. Tak boleh. Proses untuk kita lulus dapat PhD itu mestilah menulis tesis. Proses untuk kita dapat master itu mesti tulis tesis. Kenapa penulisan tesis itu disyaratkan? Sebab kita nak melatih manusia, pelajar, mereka yang akan menjadi sarjana ini mestilah berkomunikasi menggunakan pena. Ya, komunikasi pena ini sangat penting. Sebab itulah syaratnya. Tak ada orang yang lulus PhD tak menulis. Mesti menulis. Kalau mereka tidak berjaya menulis, tak akan dapat PhD. Ya, walau sepandai mana pun, secantik mana, setokoh mana pun, dia tidak tulis tesis PhD, dia tak akan dapat PhD. Ya, mesti syaratnya menulis. Sebab ini pun dalam tradisi Islam, kalau kita baca suci Quran, Quran yang pertama diturunkan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Ada 2 proses disebutkan secara praktikal. Satu, membaca. Arahan yang pertama membaca. Jadi yang kata hobi saya membaca, salah. Ya, sebab arahan pertama membaca, wajib hukumnya membaca. Dan juga disebutkan perantaraan kalam. Perantaraan kalam itu maknanya proses ilmu mestilah menerusi tradisi penulisan. Tradisi penulisan ni macam yang Profesor Zaini sebutkan, mestilah ada metodologinya. Kita tak boleh hanya berfikir menulis. Boleh kita tulis macam tu tetapi nilainya rendah. Penulisan yang tinggi mestilah penulisan yang telah mencapai beberapa tahap, beberapa kelayakan, beberapa justifikasi sehingga dianggap sebagai korpus ilmu. Yang ketiga, kita mestilah sekurang-kurangnya bagi saya untuk menunjukkan kecintaan kita kepada ilmu, mendengar kuliah. Dengar, ya, jangan bercakap. Dengar 1 jam 1 minggu. Sebab mendengar kuliah itu sangat penting, melembutkan hati kita, sekurang-kurangnya kita ditunjuk ajar. Jadi sangat penting. Yang ketiga ialah kita participate dalam forum. Kenapa perlu participate dalam forum? Sekurang-kurangnya kita tahu bagaimana untuk bercakap secara beradab dalam konteks berilmu. Banyak orang sekarang ni dia tak pernah participate dalam forum yang menunjukkan peradaban yang betul. Sebab itulah apabila mereka masuk berforum dalam social media menggunakan texting, mereka tidak beradab. Sebab mereka tidak diajar untuk beradab dalam berilmu. Jadi take part in discourse, intellectual discourse, forum, and tengok macam mana orang bercakap, macam mana orang tidak menyatakan persetujuan mereka dengan cara yang sangat berhemah, dengan cara yang sangat cantik, kata-kata ini diulam dan diusap,
sehingga akan menyebabkan kita terngiang-ngiang kata-kata tersebut dengan bahasa yang cukup cantik. Dan itulah tanda orang yang berilmu. Tanda orang berilmu bukannya dengan maki hamun, dengan caci mencaci. Itu tanda orang yang tak berilmu. Ya, walaupun mereka itu mungkin juga di kalangan pemimpin. Yang kelima ialah kita mesti contribute. Dan ini yang saya sebutkan, dan ini saya nak cuba majukan di Malaysia. Kita contribute, katalah setahun kita peruntukkan RM1,000 untuk hal-hal berkaitan dengan ilmu. Kita membiayai pengajian, kita membiayai kursus profesor dan sebagainya. Sekurang-kurangnya 1,000. Ya, kalaulah rakyat Malaysia di Malaysia ni ada 30 juta, katalah yang ada duit boleh bagi 10 juta. Jadi kalau 10 juta kali 1,000, berapa banyak duit yang terkumpul untuk memajukan ilmu. Jadi inilah perkara yang saya fikir sangat penting untuk menunjukkan yang kita sangat mesra ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Prof ada sedikit rumusan akhir berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Silakan Prof. Terima kasih. Saya dalam usaha untuk menambah baik buku yang pernah diterbitkan oleh Akademi Kenegaraan yang pada masa itu ditulis oleh saya bertajuk Pemikiran dan Tamadun. Dalam buku itu saya tekankan bagaimana anjakan daripada satu tamadun pada satu tamadun itu merupakan anjakan berlaku dengan ilmu. Jadi wajar untuk kita fikirkan bersama bahawa apa yang Datuk Seri sebut tadi adalah satu usaha berbentuk mikro. Tapi bentuk makronya kita harus menampung perbelanjaan untuk pemikiran dan ilmu ini supaya kita semua dapat bergerak sebagai satu jana kuasa yang memberi pemikiran baru, hada tuju baru, cara gaya baru, cara untuk mendepani masalah dan sebagainya. Kenapa sekarang ini perkara-perkara ini masih lagi dipelopori oleh Barat? Dan kita lihat bagaimana mereka membiayai universiti-universiti dan tempat-tempat untuk menjana pemikiran mereka dengan begitu baik sekali. Pada masa yang sama, kita harus juga melaksanakan perkara yang sama. Ya, bermakna anjakan daripada tamadun yang rendah kepada tamadun yang lebih tinggi harus berlaku dengan keupayaan dan keampuhan pemikiran yang cukup tinggi. Dan ini akan hanya berlaku dalam suasana kita lihat masyarakat dunia sekarang ini mengalami satu keadaan yang sama ada berbentuk cabaran yang biologikal sekarang ini. Pada masa yang sama juga cabaran yang kita lalui secara duniawi adalah cabaran psikologikal. Ya, ramai mengalami masalah-masalah berbentuk psikologikal dalam keadaan masa ini. Tapi di sinilah kita harus bersama kembali dalam menjanai usaha untuk membawa masyarakat kita, bangsa kita, rakyat kita ke depan dengan sebagai satu budaya baru, Apa yang Datuk Seri sebut tadi cukup baik. Contoh banyak tumbuh-tumbuhan flora dan fauna di kampung-kampung semakin pupus. Tetapi bila kita tidak rekod nama-nama tumbuh-tumbuhan ni akan hilang. Ya. Contoh usaha di Putrajaya untuk menanam pokok-pokok. Tapi kalau diletak nama-nama saintifik dan nama-nama popular akan memudahkan budaya ilmu sebagai contoh. Supaya kita kenal pokok-pokok ini, ya. Dan dalam tasik-tasik yang kita tahu tu ada siput, ada ikan dan sebagainya, boleh kita letak di situ populasi ikan, siput dan sebagainya supaya budak-budak nanti dan kita juga yang berumur bila kita berjalan di Putrajaya kita kenal supaya kita kenal suasana kita, ya. Dan ini satu benda yang harus kita tekankan. Kita harus kenal alam sekitar kita supaya kita dapat membawa balik dengan satu khazanah pemikiran. Begitu juga kita harus kenal pemikir-pemikir di kalangan kita, ya. Budayawannya, ahli fikirnya, ahli saintisnya dan sebagainya harus diberikan ruang yang baik supaya kita kenal siapa kita. Musim ini kita jaga kita, ya. Mungkin lepas ini kita patut kenal siapa antara kita siapa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Datuk Seri. Satu perkongsian ilmu yang cukup menarik untuk kita kongsikan pada petang ini. Nak atau tidak, belajar atau tidak, kita mesti membudayakan ilmu itu sendiri. Macam saya memetik balik kata-kata Datuk Zaini, kita
tak boleh menjadikan membaca itu sebagai hobi, tetapi merupakan satu kewajipan dalam kita nak mengenali budaya ilmu pada hari ini. Jadi saya rasakan cukup untuk perkongsian kita pada petang ini. Bagi pihak kluster kepimpinan Institut Pembangunan Kecemerlangan Kepimpinan Ahli Putrajaya, saya mengucapkan jutaan terima kasih ke atas kesudian Datuk Seri dan juga Prof atas luahkan masa bersama dengan saya pada petang ini yang untuk berkongsi berkaitan dengan dialog kepimpinan. InsyaAllah satu masa nanti mungkin kita boleh duduk sekali lagi untuk berkongsi berkaitan dengan dialog kepimpinan akan datang. Bagi pihak elit lain sekali, saya mengucapkan terima kasih, dan bagi pihak diri saya minta maaf seandainya ada sebarang kekurangan ataupun kata-kata yang kurang menyenangkan. Saya sudahi buat penonton yang berada di rumah, teruskan menjaga diri, stay safe, stay home, kita kekal jaga jarak kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.